Acha. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin sama ada yang datang secara online di live TikTok ataupun hadir bersama di Pesta Buku Antarabangsa. Kita sekarang di Reruai Toko Buku Pujangga Baru bersama penulis Syed Ahmad Fadli. Bersama bukunya Lalang di Lautan Ideologi. Terima kasih kerana sudi datang hari ini. Sama-sama. Jadi tanpa membuang masa, saya nak bertanya kepada saudara penulis lah. Apa yang Puan nak bawakan dalam buku Lalang di Lautan Ideologi ni? Okey. Nak pinjam mikrofon? Okey, terima kasih Isha selaku moderator. Jadi kepada yang tengok di live tu boleh tutup live dan start Navigator datang sini ke toko buku Pujangga Baru. Jadi berkenaan dengan buku Lalang di Lautan Ideologi ni, mungkin pemilihan tajuk dia tu sedikit macam orang tertanya-tanya sikit lah, macam lalang kan. Sebab biasanya lalang ni mungkin dia ada konotasi yang sedikit negatif lah kan. Kalau digunakan dalam bahasa Melayu tu maksudnya kita ni lalang, kita ni ikut je. Kalau angin ke sini, kita ke sini. Kalau angin ke sana, kita ke sana. Tapi lalang yang saya maksudkan adalah bila kita berada dalam perbahasan ataupun wacana yang bersifat ideologikal, yang mana kita kena memilih kan, sama ada kita nak berada dalam ideologi ni ataupun di camp ni. Kadang-kadang pemilihan kita tu adalah disebabkan kita cenderung kepada satu-satu pemikiran ataupun ideologi. Tapi saya pada mulanya, pada waktu mula-mula lah saya mula membaca, mula berwacana dan sebagainya, saya juga ada macam kecenderungan macam tu tau. Iaitu kita membuat pilihan kan, dalam satu diskurs tu kita memilih untuk memihak kepada orang yang dekat dengan ideologi atau pemikiran kita. Tapi makin lama bila kita membaca, kita rasakan kadang-kadang ada dalam satu situasi atau sesuatu perkara tu kita tak boleh mengutamakan ideologi ataupun kecenderungan kita kan. Kadang-kadang benda tu ideologi kita membawa kepada benda yang salah. Jadi pada waktu tu kita kena terima bahawa kita kena bersama dengan kebenaran dan bukan dengan atas kecenderungan kita menyokong satu perkara. Jadi itu yang saya maksudkan lalang di lautan ideologi ni, sebab saya tengok kadang-kadang banyak perbahasan-perbahasan yang dia tak kisah pun sebenarnya perbahasan tu tentang apa kan. Dia sokong sebab benda tu cenderung dengan pemahaman ataupun pemikiran dia ataupun ideologi dia. Jadi saya nak bawakan satu wacana bahawa kita kena keluar daripada hanya menyokong satu perkara tu dalam kerangka ideologi, tetapi kita bersama dengan apa yang benar. Jadi kita menyokong kebenaran, bukan kita mengikut bias ataupun kecenderungan pemikiran kita. Menjawab ke soalan? Maksudnya saudara Fatih tak ada berada di mana-mana camp ideologi? Okey, ini soalan yang menarik lah, dan ramai juga orang yang tanya. Okey, macam tu maksudnya kita tak payah ada apa-apa ideologi lah. Maksudnya tak juga. Kalau kita nak berada dalam sesuatu gerakan, satu gerakan tu dia kena ada satu ideologi. Ideologi ni macam fictional reality lah, satu benda yang abstrak yang semua orang dalam kumpulan tu kena at least kena pegang dengan satu benda lah untuk diorang bergerak ke satu tempat lah, ataupun menuju kepada satu utopia ataupun satu benda yang dia nak laksanakan lah. Tapi dalam masa yang sama kita boleh berada dalam satu ideologi ataupun kita memilih lah untuk berada dalam satu ideologi. Tapi ideologi tu tak boleh menyebabkan kita, bila ideologi tu berkonflik dengan kebenaran, tak boleh menyebabkan kita mengutamakan ideologi berbanding kebenaran. Maksudnya kalau kita dalam satu gerakan yang memilih satu ideologi, tapi bila dia berkonflik dengan kebenaran, kita kena jujur lah dengan diri kita yang kebenaran ni tetap kebenaran walaupun dia berbeza dengan ideologi kita. Itu yang saya maksudkan. Bukanlah kita tak boleh ada ideologi, tapi bila mana ideologi tu dia bertentangan dengan kebenaran dan kita tahu memang benda ni benar kan, dan salah dengan ideologi kita kena terima kebenaran lah, bukan ideologi. Itu yang saya maksudkan lah.
Okay, jadi macam tu kita kena pilih kebenaran lah maksudnya. Kita tak melihat dunia ni sebagai hitam putih. Jadi bila saudara kupas, bila buku ni ceritakan tentang ideologi, kedengaran macam seperti berat. Adakah ada spesifik jenis-jenis pembaca? Pembaca yang advance atau pembaca yang beginner pun boleh baca buku seperti ini? Jadi sebenarnya Isha dah membaca buku ni jadi kalau Isha boleh membaca, saya rasa dia tak adalah nak kata begitu berat kan. Sebenarnya dia dah adalah kumpulan esei juga kan. Jadi dia tak adalah maksudnya berat tentang ideologi saja yang berbentuk monograf kan. Dia ada juga sentuh benda-benda lain kan, tajuk-tajuk lain. Jadi dia merupakan satu pembacaan yang nak kata ringan sangat, tak adalah ringan sampai healing 2 baris kan. Tapi maksudnya dia tetap ada isi, tapi dia ditulis dengan penulisan awam lah. Siapa-siapa pun boleh baca dan tak ada masalah. Dan saya rasa saya tak ada menggunakan jargon-jargon berat seperti yang digunakan oleh Sadiq. Saya ikuti saudara penulis ni sejak daripada buku berfikir tentang pemikiran lah. Jadi bila saya baca prakata Lalang di Lautan Ideologi, saudara penulis ada sebutkan yang buku ini merupakan sequel berfikir tentang pemikiran. Jadi adakah kita pembaca perlu baca berfikir tentang pemikiran dulu ataupun boleh straight langkah pergi Lalang di Lautan Ideologi? Baik. Terima kasih Isha, banyak buku saya dibaca Jadi okey, sebenarnya buku ni dia memang bila kita tulis buku saya lah secara peribadinya, dia sebenarnya adalah cara kita menyusun dan merekodkan cara kita berfikir. Buku tu dia menunjukkan okey, seorang penulis ni dia berfikir macam mana kan. Apa pemikiran dia, macam mana dia susun pemikiran dia. Jadi sebenarnya saya secara peribadi bila saya baca dua-dua buku tu, saya tahulah macam mana pemikiran saya berubah dan berkembang. Tetapi dari segi kalau tak baca buku berfikir tentang pemikiran, still boleh faham lah apa perbahasan yang ada dalam di lautan ideologi. Tapi kalau nak melihat bagaimana perkembangan pemikiran penulis, boleh baca dua-dua lah dan boleh bandingkan. Sebab antara kritikan yang saya banyak dapat lah daripada buku berfikir tentang pemikiran ni, macam dia terlalu macam Syami kata terlalu berdakwah maksudnya kita nak orang tu memegang apa yang kita fikirkan Jadi dalam buku Lalang di Lautan Ideologi ni, kalau kita baca, saya dah tak dapat dah kritikan tu. Jadi mungkin ada sedikit perubahan lah dari segi gaya penulisan dan gaya penyampaian sesuatu tu kepada masyarakat lah. Jadi saya baca buku Lalang di Lautan Ideologi ni edisi yang warna hitam ni. Jadi adakah ada perbezaan antara yang warna hitam ni dengan yang warna merah ni? Tak, mic. Okey, sebenarnya edisi warna merah ni adalah edisi kemas kini lah. Jadi memang ada beberapa penambahan artikel lah. Tapi tak adalah terlalu banyak, dalam 10% lah, dalam 10%. Dan walaupun ada penambahan, dia tetap tak mengubah dia punya tesis ataupun saya punya apa kerangka asal yang saya nak bawa tu, iaitu kita hendaklah memeluk kebenaran lebih daripada ideologi tu. Daripada tesis tu tetap tidak berubah lah. Walaupun cover dia berubah, dia punya kertas pun berubah dan dia punya ketebalan pun berubah, tapi dari segi tujuan asal ataupun maksud asal tu tak berubah lah. Jadi kalau cara membaca pula, adakah saudara ada tekankan spesifik cara membaca dari awal sampai akhir ke, atau ikut pembaca? Nak baca dari belakang boleh, dari depan boleh? Okey, dari segi cara membaca, sebenarnya kalau siapa membaca buku saya, dia akan tahulah sebenarnya dia lebih kepada macam antologi ataupun kumpulan artikel ataupun kumpulan esei lah. Jadi dia tak adalah sebenarnya bersambung antara satu sama lain, antara bab satu bab. Jadi boleh skip. Kalau rasa ini tak menarik, boleh baca yang ini dulu. Cumanya mungkin ada satu bab lah, iaitu drama politik nasional tu yang bersifat kronologikal lah. Sebab dia ditulis berdasarkan perkembangan politik semasa. Jadi
dia ada sedikit kronologi lah. Jadi daripada situ mungkin yang bab tu je lah mungkin kalau kita baca secara kronologikal mungkin lebih senang dipahami lah daripada kalau kita baca yang depan tu. Tapi dari segi bab-bab yang lain tu tak ada maksudnya masalah lah. Kalau kita nak baca daripada belakang dulu ke depan dulu ke itu terserah kepada masing-masing. Bila saudara penulis sebut tentang tema politik nasional, saya teringat pengalaman saya membaca buku ni. Sebab tu saya nak beratur pergi mengundi tu, saya baca bab tu. Jadi saya kongsilah tentang pengalaman saya teruja sebab tu membaca tu nak mengundi. Jadi itulah pengalaman saya membaca buku Lalang di Lautan Ideologi. Lepas tu bila saudara penulis tekankan falsafah politik, saya perasan saudara ulang banyak kali ideologi anarkisme. Jadi apa agenda saudara sebenarnya mengulang-ulang banyak kali ideologi anarkisme? Jadi lepas saudari Isha baca tu, lepas tu Lala undi siapa? Undi adalah rahsia. Undi adalah rahsia. Okey. Ini jawapan yang selamat yang biasa ya. Undi adalah rahsia. Okey, baik. Berbalik pada soalan tadi ya. Berkenaan dengan anarkisme kan. Anarkisme ni dia ada banyak perbahasan yang panjang lah. Antara yang menulis dengan teliti lah berkenaan dengan anarkisme ni adalah Noam Chomsky lah. Dia ada sekejap lah ada iklan. AGU 1951, saya ulang, AGU AGH 1951, sila alihkan kenderaan anda. Okey, iklan habis. Jadi Noam Chomsky dia ada tulis lah pasal on anarchism lah, berkenaan dengan anarkisme. Dan saya sebenarnya setuju dengan apa yang cuba dibawa oleh Chomsky lah. Chomsky dia mengatakan bahawa anarkisme ni dia bukanlah satu fahaman politik yang spesifik. Sebab ada orang yang dia mengaitkan anarkisme ni dengan falsafah politik yang berkaitan dengan ekonomi dan politik. Tapi sebenarnya Chomsky punya definisi dia lebih longgar lah. Anarkisme tu dia tafsirkan sebagai satu kemahuan ataupun kefahaman manusia yang dia suka kepada kebebasan. Manusia ni dia memang ada dalam sifat dan naluri asas dia, dia nak bebas. Sebab tu kalau kita tengok pemikir-pemikir anarkis dia banyak tulis pasal melawan kuasa, bagaimana kita ni tak perlu kepada negara, kita ni tak perlu kepada hierarki. Sebab dia adalah daripada naluri asas manusia tu, manusia ni dia memang ada asas dia nak bebas. Jadi Chomsky punya pemikiran anarkisme ni dia lebih kepada keinginan manusia tu untuk bebas. Dia bukan satu fahaman falsafah politik yang spesifik. Jadi sebab tu saya mungkin banyak sikit lah mengulangi perbahasan-perbahasan berkaitan dengan anarkisme ni, sebab saya rasa bila kita membicarakan berkenaan dengan kebebasan ni dia lebih